berasa ingin bersama dengan tetamu kita yang berada di talian ketika ini untuk bercakap berkenaan dengan norma baharu ataupun tips dan nasihat bersama dengan Encik Abdul Razak Makno, Ketua Penolong Pengarah Kanan Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Puan? Sihat. Alhamdulillah. Moga ceria ya hari ini. Ya. Jadi macam mana keadaan kesihatan juga sihat? Alhamdulillah kami sihat. Okey, baik. Dan untuk pagi ini seperti biasa kita ingin berkongsikan bersama dengan para pendengar kita berkenaan dengan topik ataupun tips bagi mengekang penularan COVID-19. Baik, silakan Tuan Abdul Razak. Ya, terima kasih Puan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Apa khabar semua pendengar Sabah FM? Saya doakan agar kita semua sihat, ceria dan bebas daripada COVID-19. Semalam 14 Disember 2020, Sabah mencatatkan 283 kes baru COVID-19 dan 2 kematian ya. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ingin merakamkan ya salam takziah kepada keluarga yang terlibat. Manakala status COVID-19 di Sabah mengikut zon, hari ini Sabah mempunyai 12 zon merah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Lahadatu, Sempurna, Tuaran, Penampang, Papar, Kudat, Putatan, Kota Belot dan Keningau. 2 zon oren ataupun jingga iaitu Bluran dan Pitas ya. Jadi tahniah kepada warga Bluran dan Pitas yang telah berjaya ya menukar zon kawasan mereka daripada zon merah ke zon oren ya. Dan terdapat 10 ya daerah ataupun zon kuning iaitu Kunak, Kalabakan, Ranau, Kinabatangan, Kota Marudu, Tambunan, Kuala Penyu, Tenom, Tongot dan Telupit ya. Jadi kepada para penduduk di kawasan zon kuning ini, marilah kita pastikan ya agar tiada pertambahan kes baru yang berlaku bagi memastikan ya kawasan kita ini akan berubah daripada kuning menjadi zon hijau. Manakala 2 zon hijau ialah Nabawan dan Sepitang ya. Jadi kita juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua warga ya Nabawan dan Sepitang kerana terus menerus berjaya mengekalkan kawasan mereka ini ya sebagai zon hijau ataupun daerah tanpa COVID-19. Semalam kita telah bicara norma baru peranan komuniti dalam mencegah penularan COVID-19 iaitu menggerakkan jawatan kuasa yang sedia ada ataupun persatuan yang sedia ada untuk mengawal dan menghadkan pergerakan keluar masuk pelawat ataupun penduduk setempat ya. Hari ini kita nak sambung norma baru peranan komuniti dalam mencegah penularan COVID-19 dengan jawatan kuasa yang sedia ada ini adalah memainkan peranan untuk mengekalkan dan memastikan penduduk mengamalkan penjarakan fizikal dan amalan mencuci tangan ya. Memandangkan kes COVID-19 masih tinggi di Sabah ya dan masih lagi terdapat kawasan zon merah ya dan adalah menjadi tanggungjawab ya kita para penduduk dan jawatankuasa Taman Perumahan dan Perkampungan untuk memantau dan memastikan setiap penduduk dan komuniti ya yang terdapat di taman perumahan kita atau perkampungan kita mengamalkan amalan penjarakan fizikal dan amalan mencuci tangan ya. Pemantauan ini perlulah dilakukan kerana masih terdapat ya anggota masyarakat yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya ataupun oleh kerajaan. Sehubungan dengan itu, jawatankuasa ini berperananlah ya memainkan peranan membuat pemantauan terhadap setiap aktiviti yang dijalankan di taman perumahan ataupun taman perkampungan ya. Misalnya di masjid, di surau ataupun rumah ibadat dan jika ada individu yang melakukan aktiviti riadah ya dan mungkin juga terdapat penduduk yang melakukan aktiviti keramaian dan jika ada anggota yang tidak patuh ya pada SOP terutamanya dari segi penjarakan fizikal dan amalan cuci tangan ya. Jadi kita perlulah beri nasihat kepada mereka ya agar mematuhi atau penjarakan fizikal yang telah ditetapkan ya. Ataupun kalau dah kita bagi nasihat masih juga tidak mau berubah, maka kita laporkanlah kepada pejabat kesihatan atau polis diraja Malaysia yang berdekatan ya. Di samping itu juga jawatankuasa ini juga bolehlah menyebarkan maklumat berkaitan kepentingan penjarakan fizikal di ni ya melalui rumah ibadah ataupun melalui surau ya, melalui gereja, Facebook dan juga WhatsApp group lah ya.
Jadi di sini saya izinkan saya kongsikan juga mengapa kita perlu mengamalkan penjarakan fizikal, kerana apabila seorang yang bergejala batuk ataupun bersin, titisan air yang keluar dari mulutnya yang mungkin mengandungi kuman COVID-19 boleh terbang sejauh lingkungan 1 meter ya. Sebab itu kita memerlukan penjarakan fizikal ya 1 meter. Manakala amalan mencuci tangan, kerana lazimnya kita kerap ya menyentuh mata, hidung dan mulut ni tanpa kita sedari. Kadang-kadang kita gosok mata kita penyih hidung kita, kadang-kadang gatal lah tu kan. Oleh itu kuman yang dari tangan yang tidak dibasuh dengan air akan memindahkan ya kuman ini ke salur pernafasan kita melalui mata dan juga hidung ya. Jadi sebab itu kenapa kita perlu mengamalkan penjarakan fizikal dan juga mengamalkan amalan mencuci tangan dengan sabun ya. Oleh itu kita di Jabatan Kesihatan amat mengharapkan ya agar setiap taman perumahan atau perkampungan menubuhkan jawatankuasa untuk mengawal penularan COVID-19 dan bagi mengekalkan status kawasan mereka serta memastikan kawasan kediaman mereka bebas daripada COVID-19. Saya akhiri perkongsian pada pagi ini dengan bersamalah kita putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga Sabah, jadikan hidup kita kembali ceria tanpa COVID-19. Pakai pelitup muka, kerap cuci tangan, amalkan penjarakan fizikal, amalkan etika batuk, laporkan sebarang ketidakpatuhan SOP ke pejabat kesihatan ataupun polis diraja Malaysia yang berdekatan. Dan kitalah barisan hadapan yang memainkan peranan memastikan Sabah bebas daripada COVID-19. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Baik, terima kasih Tuan untuk tips dan juga nasihat untuk hari ini. Nanti sekali kita jumpa lagi esok. Bye. Bye.